Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sabit anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat dan harap mesej ini dapat disampaikan kepada mereka semua di luar sana. Okey. Jadi hari ini saya tertarik sedikit untuk berkongsikan berkenaan dengan satu posting dalam laman Facebook Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkenaan dengan isu bajik Citra sebanyak RM10,000 ini. Yang mana isu ini Dr. Ashraf ada membuat satu posting bahawa di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi malam tadi, saya diminta oleh Datuk Seri Presiden untuk membentangkan mengenai isu tuntutan rakyat agar dibenarkan buat kali terakhir pengeluaran RM10,000 secara one-off. Saya menegaskan bahawa rata-rata rakyat amat mengharapkan pengeluaran kali terakhir ini bukannya sahaja tetapi demi kelangsungan hidup untuk membayar hutang dan juga sebagai keperluan disebabkan oleh kehilangan punca pendapatan, dibuang kerja, dicutikan tanpa gaji apabila berlakunya PKP sebelum ini. Kelausan yang terakhir sekali menunjukkan adalah Majlis Kerja Tertinggi malam tadi masih mengekalkan ketetapan mesyuarat terdahulu untuk meminta kerajaan mengambil kira keluhan dan harapan rakyat untuk pengeluaran kali terakhir ini. Jadi yang pertamanya, terima kasih kepada UMNO kerana masih mengekalkan keputusan untuk terus memperjuangkan tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini. Seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Ashraf Wajdi, keperluan ini masih lagi ada, masih lagi meninggi memandangkan ramai lagi yang masih kehilangan pekerja, ramai yang memerlukan bantuan tunai untuk keperluan harian, menyelesaikan hutang, kegunaan untuk mencari pekerja dan juga perkara-perkara penting yang lain. Okey, tetapi di sebalik keputusan untuk meneruskan tuntutan ini, saya melihat sedikit persoalan kepada saya lah, kenapa perlu seolah-olah hendak disemak semula keputusan ini. Sepatutnya perkara ini tidak perlu seolah-olah tidak perlu disemak kerana tuntutan ini sebenarnya memang adalah sangat wajar. Tambahan pula kita dalam proses untuk mengetahui dividen KWSP mungkin besar dalam hujung bulan ini. Jadi sepatutnya pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 ini harus diteruskan tanpa perlu sebarang orang kata macam semakan daripada kadang-kadang ahli politik sini sama ada perlu diteruskan ataupun tidak. Di sini sedikit macam ada satu tidak konsistensi walaupun keputusannya adalah untuk meneruskan tuntutan air citra sebanyak RM10,000 itu. Jadi saya harap pada masa hadapan dalam tempoh masa terdekat dan dalam sehingga tuntutan ini berjaya, saya harap tidak ada lagi orang kata apa seolah-olah macam satu semakan sama ada tuntutan ini perlu ataupun tidak. Ditambah lagi dengan kes harian yang meningkat, ramai yang perlu dikarantin dan sebagainya, walaupun ada perubahan dalam definisi kontak rapat dan juga perkara-perkara yang lain, tetapi realitinya apabila mereka ini positif dan sebagainya, mereka terpaksa duduk di rumah, kuarantin di rumah, dan mereka yang menerima gaji secara harian, dikira gaji secara hari, mereka ini kebanyakan tidak memperolehi gaji mereka. Ini apa yang dikongsikan di dalam ruangan komen di kebanyakan video-video saya. Perkara ini adalah perkara realiti dan juga saya juga ada mendapat maklum balas daripada beberapa penonton yang terkesan dengan keadaan pandemik sekarang ini. Jadi saya harap sangat pihak UMNO itu sendiri konsisten dalam apa yang mereka tuntuti. Dan juga semalam Datuk Seri Najib, kemarin Datuk Seri Najib ada berkata berkenaan dengan tuntutan ini sepatutnya harus diteruskan dan sebagainya, memandangkan mendapat sokongan daripada Ketua Pemuda PN dan juga sebagainya, dan seharusnya diperluaskan di kalangan menteri-menteri yang ada sekarang. Okey, apa yang saya nak ketengahkan sedikit di sini adalah untuk KWSP sebenarnya walaupun ada kebimbangan tentang
dana ini apabila sampai kepada usia persaraan kita, baki pencarum apabila sampai kepada usia persaraan nanti dikatakan baki berkurangan dan sebagainya. Tetapi saya rasa jika kita lihat daripada kadar pencarum yang aktif pada tahun 2020 apabila IELTS tadi mula dilaksanakan, kemudian ICENA dilaksanakan, dan juga kadar pencarum aktif pada sekarang, saya berani berkatakan bahawa saya rasa kadar pencarum adalah yang aktif adalah semakin berkurangan kerana ramai yang kehilangan pekerjaan. Jadi apabila mereka ini kehilangan pekerjaan dan dalam tempoh 2 tahun ini masih lagi belum mendapat sebarang pekerjaan, belum lagi menjana sebarang pendapatan, sudah tentu tidak ada caruman yang dimasukkan ke dalam akaun kedai BSP mereka. Jadi jika kedai BSP bimbang terhadap pasaran modal dan sebagainya, jika perkara ini berlarutan dan pencarum tidak dibantu, sudah tentu pelaburan ataupun caruman masuk daripada pekerja ini pada masa hadapan akan berkurangan, akan semakin berkurangan. Saya melihat realiti di beberapa tempat di kawasan Taiping ni dalam tempoh beberapa hari ini. Saya ada berjumpa beberapa individu dan sebagainya yang mana ada yang syarikat mengambil keputusan untuk downsize, ditutup, dan mereka ini dipindahkan kepada tempat-tempat lain, ditukarkan kepada Kuala Lumpur, ditukarkan kepada tempat yang lebih jauh daripada rumah kediaman. Jadi mereka ini apabila diberikan situasi berkenaan, memandangkan keadaan dekat dengan keluarga dan sebagainya, mereka terpaksa memilih untuk berhenti. Jadi ini adalah realiti yang berlaku sekarang, menunjukkan bahawa apabila banyak syarikat yang downsize, banyak syarikat yang tutup, apabila pencarum pekerja juga memilih untuk berhenti selain daripada instead of berpindah pada tempat yang jauh daripada rumah kediaman mereka, sudah tentu caruman pekerja yang mencarum kepada kedai BSP daripada semasa ke masa hadapan sudah tentu akan berkurangan. Pencarum dan juga kedai BSP mempunyai hubungan yang sangat unik. Apa yang berjaya diperoleh oleh kedai BSP sekarang adalah hasil daripada caruman pekerja dan juga caruman majikan, serta juga banyak sumbangan daripada pihak kerajaan. Itu kita tidak nafikan. Tetapi jika kedai BSP tidak membenarkan pengeluaran untuk kredit akhir ini dilakukan, tidak membantu pencarum, nescaya pada masa hadapan kadar caruman itu akan berkurangan. Apabila kadar caruman berkurangan disebabkan ramai yang mungkin tidak bekerja dan sebagainya, macam mana kedai BSP hendak mendapatkan pulangan yang lebih ataupun untuk melabur yang dengan lebih besar pada masa hadapan? Sebab itu saya melihat perkara ini sangat-sangat perlu dilaksanakan dalam masa yang segera. Dengan kita memberikan pengeluaran RM10,000 secara one-off, saya yakin ramai yang di luar sana mungkin akan dapat mencari pekerjaan, dapat memulakan sesuatu, menjana pendapatan dengan modal ataupun dengan wang yang ada, kerana apabila dikeluarkan wang daripada caruman kedai BSP, mereka tidak perlu membayar semula, tetapi mereka hanya perlu mencarum sahaja ke dalam akaun mereka. Jadi mereka tidak berhutang dengan sesiapa, mereka tidak berhutang dengan bank, mereka tidak berhutang dengan agensi kredit dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik dan harus dilaksanakan dengan segera. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, walaupun saya berterima kasih kepada UMNO, terima kasih kepada Dr. Ashraf Wajdi, tapi saya mengharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi sebarang mesyuarat yang seolah-olah hendak menyemak keputusan sama ada perlu diteruskan ataupun tidak. Ini sedikit sebanyak pada saya mengecewakan, dan sepatutnya dalam keadaan UMNO itu sendiri yang memegang tampuk pemerintahan, yang berada pada majoriti, sepatutnya tuntutan Al-Citra ini tidak perlu berlarutan sehingga kepada hari ini, malah boleh dilaksanakan dengan lebih awal lagi pada kadar yang segera. Itu yang sepatutnya berlaku, tetapi keadaan yang berlaku sekarang seolah-olah terbalik. Kelihatan sangat susah walaupun mereka sudah mempunyai kuasa, mereka sudah berada pada tampuk pemerintahan. Jadi saya harap sangat UMNO itu sendiri dalam memperjuangkan untuk pengeluaran kredit akhir ini agar anda konsisten dalam perjuangan anda. Itu yang saya nak kongsikan sedikit dan nak ketengahkan sedikit pada hari ini, dan saya harap perkara ini tidak lagi akan berlaku, dan harapan kami adalah pengeluaran untuk kredit akhir ini
dapat dilaksanakan dengan segera. Jika selepas dividen diumumkan, saya harap ada khabar gembira daripada kerajaan dan juga ada tekanan dan juga ada desakan daripada politician, parti politik di luar sana untuk membenarkan pengeluaran ini dilakukan untuk kali terakhir. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, komen ataupun sebarang persoalan, masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.